Okay. Kalau tak nanti kita terlepas. Okay. So alhamdulillah dah start record dah. Okay. So tuan-puan, next. Okay hari Jumaat, bukan Jumaat, Khamis. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Okay, saya ada buat launching untuk saya punya business sendiri. Okay, saya tak minta tuan-tuan join tapi saya nak cerita apa yang saya buat sebelum ni. Saya ada buat launching untuk bisnes saya selama 4 hari, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Okay, saya buat kupon raya. Okay, kupon raya. Yang semalam tu saya cakap kepada tuan-tuan, saya dapat hit yang paling tinggi, jual yang paling tinggi dalam bulan ini, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, hari ini, pagi ini saya dapat satu email nak cerita tentang duit yang saya akan dapat hari ini, berapa banyak. Okay, so saya tunjuk kepada tuan-tuan kalau ada kat sini lah. Okay, ini adalah berapa yang saya akan dapat hari ini. Nampak tak nama dekat situ, Wan Muhammad Fahmi, Wan Nasaruddin. Okay, sistem ni saya punya payment gateway yang saya guna. Okay, payment gateway saya. Dan pada hari ini tuan-tuan, duit yang masuk untuk Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebenarnya semalam saya tak buat apa-apa sale pun. Semalam saya tak buat apa-apa sale sebab saya stop. Stop daripada FB app, saya stop layan customer sebab saya nak fokus kepada kelas yang semalam tu, hari ini dan esok. So saya fokus dekat kelas, saya tak layan customer saya. So saya tak ada income dah. Tapi ini apa yang saya dapat pada hari Jumaat dan juga Sabtu tuan-puan. Iaitulah inilah dia punya income dia untuk 2 hari tuan-puan. Jumaat dan juga Sabtu. Okay, ini adalah totalnya yang saya dapat. Okay, RM5,527.32 sen. Okay, so tuan-tuan, rasa-rasa macam mana? Okey ke kalau dapat income ni untuk 2 hari? Saya nak tanya, okey ke tak okey dapat income macam ni 2 hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey lah kan. Boleh lah kalau dapat macam ni 2 hari okey lah kan. Kalau dapat sehari lagi okey, betul tak? Okey. So tuan-puan, saya nak ulang balik kepada tuan-puan, apa yang saya buat ini, bisnes yang saya buat ini ialah bisnes yang dijalankan oleh 2 orang sahaja, iaitu saya dan juga isteri saya. Kan? Yang mainnya saya lah, kan, isteri saya membantu. Alhamdulillah. Okay. So 2 hari saya boleh dapat 5,500 tuan-puan. Dan kenapa saya tunjuk ini kepada tuan-puan? Sebab saya yakin apa yang saya buat ini tuan-puan pun boleh buat juga. Okay. Apa yang saya buat ini tuan-puan pun boleh buat juga. Tapi syaratnya tuan-puan kena go through apa yang saya akan ajarkan semalam, hari ini dan juga hari esok. Okay. Dan kalau tuan-puan rasa macam tak ada kaitan lah dengan bisnes aku, no worry, jangan risau. Sebab apa? Sebab mungkin apa yang saya akan sampaikan kepada tuan-puan ini macam tak berguna pada hari ini, tapi mungkin dalam bulan depan ataupun tahun hadapan, tuan-puan insya-Allah ia akan nampak berguna kepada tuan-puan. Okay. So just try to absorb sahaja apa yang saya akan ajarkan pada hari ini dan juga hari esok dan juga semalam insya-Allah. Okay. So seperti yang saya tanya tadi, sekali lagi saya nak tanya kepada tuan-puan, dah siap dah ke register account ManyChat.com? Siapa yang dah siap cuba angkat tangan. Siapa yang dah siap cuba angkat tangan. Okey Kak Fariha, terima kasih sudah chat. Oh, sudah siap Tuan Izzah pun alhamdulillah dah register account ManyChat. Okey. Baik, 2 orang yang dah siap. Okey, Mustaqim pun alhamdulillah dah siap. Okey. So yang lain belum yang belum siap cuba buat macam ni. Kan dia ada satu angkat tangan kan, satu lagi macam ni. cuba cakap dah siap. Yang belum, siapa yang belum buat lagi account ManyChat.com tu? Boleh tak beritahu saya? Kalau semua dah buat maksudnya saya boleh skip dah bahagian pendaftaran, registration. Kalau belum lagi maksudnya kita kena ulang balik semula. Kita kena go through balik semula pendaftaran insya-Allah. So semua dah siap dah Oh terlupa, ada Cik Azam. Cik Azam baru join. Saya lupa nak briefing pada Cik Azam untuk daftar. Okay. So maksudnya tuan-tuan kita akan go through kepada pendaftaran terlebih dahulu lah. Okay, baik. InsyaAllah. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan pernah tak nampak apa yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dekat depan ni? Iaitu ini. Marketing funnel. Marketing funnel. Tuan-tuan dan puan pernah tak nampak ini ataupun yang lebih kurang serupa macam ini dekat tempat lain? Siapa yang pernah nampak, cuba reply dah pernah nampak. Siapa yang tak nampak lagi, cuba reply belum pernah nampak. Okay. Okay, Kak Fariha pernah nampak, alhamdulillah. Okay, yang lain pernah nampak tak marketing funnel ni? Mustaqim ada nampak kan? Okay, ada nampak. Okay.
Yang lain ada pernah nampak tak marketing funnel ni dekat mana-mana? Pernah pernah tengok, pernah nampak. Okey, baik Tuan Azam, terima kasih pernah nampak. Okey, yang lain? Tuan Izzah pernah nampak tak? Kebem. Okey. Mungkin belum nampak lah tu kan. Okey. Alright. Yang lain siapa lagi yang ada dekat dalam ni Ahmad Syauqi macam mana? Pernah nampak tak the marketing funnel ni? B. Okey, B tu maksudnya untuk belum lah Kabur. Belum pernah nampak Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tahu kita perasan ataupun tidak, sebenarnya ketika mana kita nak menjalankan bisnes kita, kita kena tahu tentang marketing. Okay? Kita kena tahu tentang marketing. Sebab apa? Sebab kalau bisnes kita itu bagus macam mana pun, tapi kalau kita tak tahu nak marketkan bisnes kita, tak tahu nak marketkan produk kita, maka orang takkan tahu. Dan orang takkan beli produk kita. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Kan? Cuba kalau kita tanya dekat kawan-kawan dekat Facebook ke, kawan-kawan sebelah rumah ke kan. Cuba kalau kita tanya dekat dia, kau tahu tak aku berniaga apa kalau kita dah buat bisnes? Tahu tak aku berniaga apa? Kalau dia cakap tak tahu, maksudnya tuan-tuan, kita masih lagi belum buat marketing yang betul-betul mantap. Macam tu, okey? Sebab apa tuan-tuan? Sebab semakin ramai orang yang nampak produk kita, semakin ramai orang yang tahu produk kita, maka semakin ramai orang yang akan membeli produk kita. Itu jurus dia. Semakin ramai orang tahu produk kita, semakin banyak orang akan membeli produk kita. Itu sahaja rules dia. Tak kisah tuan-puan, kalau tuan-puan rasa macam produk kita tu mungkin macam tak yakin lah, apa benda lah kan. Tetapi kalau lagi ramai orang yang tahu tentang produk kita, insya-Allah tuan-puan, insya-Allah akan lagi ramai orang yang membeli produk kita. Okay, so ini adalah marketing funnel tuan-puan. Marketing funnel. Marketing funnel ini dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan awareness. Okey, saya tak akan bincangkan yang tepi ni, yang belah kanan tu saya tak akan bincangkan, saya hanya akan ceritakan tentang ini sahaja. Okey. Yang pertama sekali pada tahap awareness. Okey, maaf. Okey, baik. Yang pertama sekali ialah pada tahap awareness. Awareness ni maksud apa tuan-puan? Awareness ni ialah awareness lah, maksudnya kesedaran tentang produk kita. Contoh kalau kita jual produk baju sebagai contoh, maka berapa ramai orang yang nampak produk kita tu. Okey. Itu dinamakan sebagai awareness. Macam mana kita nak buat awareness tuan-puan? Ada banyak cara lah. Ada kita boleh buat dengan cara kita copywriting, ada dengan cara kita kita boleh bayar ads, kita boleh boost post yang kita belajar semalam tu. Itu adalah untuk meningkatkan awareness. Dan apakah tujuan untuk kita meningkatkan awareness? Apakah tujuan untuk kita dapat banyak orang yang capai produk kita? Tujuannya adalah untuk lead generation. Kita nak generate orang yang berminat dengan produk kita. Kita nak generate leads, orang-orang yang berminat dengan produk kita tuan-puan. Okay, contohnya kalau macam kita jual buku sebagai contoh, maka kita buat awareness, kita nak tengok berapa ramai lead yang masuk, berapa banyak leads yang masuk, berapa ramai orang yang berminat dengan produk kita. Okay, itu adalah tujuan kita buat awareness tuan-puan. Okay, setakat ni boleh faham tak? Faham. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Tuan Izzah. Okay. So itu adalah peringkat pertama iaitu awareness. So saya ulang sekali lagi, ada banyak cara untuk kita buat awareness. Okay. Kemudian bila mana kita dah capai ramai orang, katakanlah dekat awareness ni kita dah capai sampai 100,000 orang. 100,000 orang contoh kan, memang banyaklah kalau 100,000 orang tu. So tuan-tuan dan puan, bila mana masuk kepada peringkat yang kedua iaitu interest, maka dia akan berkurangan. Orang yang melihat produk kita, tak semestinya orang tu berminat dengan produk kita, betul tak? Contoh kalau kita post tentang buku, post tentang baju ke, ataupun kita post tentang apa-apa produk digital kita ke, ada orang yang nampak, tetapi ada orang yang dia nampak dan berminat, ada orang yang nampak dan tak berminat. Okay? So kita kena aware benda tu, tak semua orang minat dengan produk kita. Jadi kita kena tahu ada orang yang betul-betul berminat dengan produk kita dan ada orang yang kita kena nurture dulu untuk kita dapatkan minat dia terhadap produk kita. So pergi kepada yang kedua iaitu interest. Maksud interest, minat dia terhadap produk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan, bagaimana cara untuk kita membina minat customer kita terhadap produk kita? Macam mana cara untuk kita membina minat produk customer kita terhadap produk kita? Ada siapa-siapa boleh bantu saya? Okey. Cuba try search dekat Google ke macam mana nak bina minat orang terhadap produk kita ni.
Kita kena ada ilmu tentang produk yang kita jual. Okay, yang pertama kita kena ada ilmu. Baik, terima kasih Tuan Izzah. Kena ada ilmu tentang produk kita. Itu yang pertama. Okay, baik, terima kasih. Ada tak lagi sharing-sharing yang lain? Macam mana kita nak create minat orang terhadap produk kita? Ada lagi Mungkin tak? kita kena master dengan produk kita, Ustaz. Master dengan produk kita. Okey, baik. Dia macam boleh bukan macam ilmu lah, maksudnya kita master dalam produk kita. Terima kasih Tuan Izzah. Okey. Master. Baik, terima kasih. Ada tak lagi kemasukan yang lain? Macam mana kita nak create interest orang terhadap produk kita? Yes, contohnya kalau kita berniaga apa-apa produk, contohnya produk kecantikan contohnya kan. Ramai orang yang bina produk kecantikan. Tetapi macam mana kita nak tarik orang supaya minat dengan produk kita? Okey, baik. Okey, so terima kasih kepada Tuan Izzah kerana berkongsi tadi tu. Okey, saya kongsikan. Macam mana cara untuk kita menarik orang berminat dengan produk kita? Satu-satunya point yang kita kena tekankan untuk kita menarik minat orang terhadap produk kita ialah kita kena touch the masalah. Kita kena touch masalah yang customer kita hadapi. Contoh, kalau kita berniaga produk baju, macam Kak Fareha kan, saya tolong bagi dia marketing percuma dekat dalam kelas ni, seramai 6 orang. 6 orang je pun. Okay. Kak Fareha dia jual produk baju Sabela. Baju Sabela. Sabela ini adalah baju, dia jual baju kurung yang tak payah gosok. Okay. So, ramai orang yang jual baju kurung. Kalau tengok dekat Shah Alam ni, section 7, rasanya butik dekat situ penuh. Semua orang jual baju kurung. Tetapi apa yang membezakan ataupun apa yang menyebabkan orang berminat dengan produk Sabela ni, dia letak terang-terang dekat dia punya motor dia. Apa dia? Buat apa nak gosok kalau tak payah gosok? Nampak tak? So, ada masalah orang yang dia nak pakai baju tapi dia malas nak gosok baju. Ramai orang yang macam tu. Jadi Sabela dia tahu perkara ini. Dia faham masalah orang ialah dia nak pakai baju tapi mungkin busy, mungkin dia bekerja dan sebagainya. Jadi dia malas nak gosok. Jadi Sabela mengeluarkan satu produk iaitulah baju kurung yang tak payah nak gosok. Nampak tak? Rasa-rasa kalau Sabela tekan maksudnya tekan solusi kepada masalah orang yang malas gosok baju ni, rasa-rasa orang beli tak baju dia? Soalan. Beli. Mesti beli, betul? Mesti beli. Sebab apa? Sebab Sabela mendatangkan solusi kepada masalah yang dihadapi oleh customer. Nampak tak? Jadi itu yang akan menyebabkan customer dia dapat interest, dia rasa berminat dengan produk tersebut. Okey. Okey, setakat ni boleh dapat tak? Itu yang kedua. Okey. Baik, kemudian yang ketiga iaitulah, okey saya padam dekat sini, saya tulis dekat sini masalah. Okay, yang ketiga ialah consideration. Okay. Consideration ini ialah bagaimana kita meletakkan value terhadap produk kita itu melebihi orang lain. Sebab kalau katakan produk Sabela dia jual baju yang tak payah gosok. Mungkin di kawasan ni pun ada juga baju yang tak payah gosok. Apa nama dia? FT yang isteri saya beli tu. Entahlah, saya tak tahu pun jenama dia kan. Tapi dia beli online kan. Apa beza antara Sabela dan juga produk yang dia beli online tu? Nampak tak? Jadi customer dia akan consider antara dua baju. Dia akan consider nak beli Sabela ke nak beli yang jenama X ni. Okay? Bila dia consider, dia akan pilih salah satu. Betul tak? So, apa yang menyebabkan customer dia akan lebih consider satu produk berbanding produk yang lain? Apa dia? Contohnya, kalau produk Sabela terkenal dengan murah harga dia, betul tak? Kalau beli satu harga dia RM99, kalau beli dua tiba-tiba turun jadi RM69. Kau murah kan? Mesti awak nak beli dua baju, betul tak? Okay, saya dapat tahu ni sebab isteri saya yang ajar lah kan. Saya pun sebenarnya tak tahu pun pasal baju kurung ni. Okay. So, macam mana kita nak create consideration terhadap produk kita ini? Ialah yang pertama kita kena tahu apakah yang membezakan antara produk kita dengan produk yang lain. Contohnya produk kita tu bagus, produk kita tu bernilai, produk kita tu murah sebagai contoh kan. Iaitu yang akan menyebabkan customer akan lebih consider produk kita berbanding dengan produk lain. Dan kemudian tuan-puan, yang keempat iaitulah intent. Ini maksudnya ialah bagaimana customer kita itu intent. Maksudnya betul-betul intent maksudnya dia berniat, maksudnya dia nak sangat produk kita tu.
kan. Yang pertama tu consideration, bolehlah, tapi yang kelima ni 1 2 3 4 5 1 2 3 4, yang keempat ni tuan-tuan, dia dah betul-betul into produk kita. Contohnya bila mana dia tengok produk Sabela ni, dia tengok dalam murah, dah bagus produk dia kan, ramai orang jual, dapat banyak testimoni dan sebagainya. Jadi itu yang akan menyebabkan customer into kepada produk kita berbanding dengan produk lain, kan. Kemudian masuk kepada fasa evaluation. Ini adalah salah satu fasa yang dah masuk pada fasa yang terakhir dah. Customer dia akan menilai produk kita tu based on word of mouth. Word of mouth. Maksudnya kalau lagi ramai orang yang bercakap tentang produk tersebut, maka lagi yakin customer tu untuk membeli barang kita. Betul ke tak betul? Contoh tuan-tuan, kalau saya bagikan satu produk, kemudian tuan-tuan cuba bagi kepada saya satu, kita panggil apa? Satu testimoni. Contohnya kan, kalau saya katakan satu produk ini, tuan-tuan cuba bagi dia punya spek dia ataupun testimoni dia ataupun apa kelebihan-kelebihan produk ni. Kalau saya cakap Apple sebagai contoh, handphone Apple, rasa-rasa apa yang bermain di fikiran tuan-tuan? Kalau saya cakap Apple sebagai contoh, so apa yang bermain dekat dalam fikiran tuan-tuan? Ke semacam biasa je kan, ataupun mesti ada something. Kalau saya sebut handset Apple, okay, so apa yang bermain dalam fikiran tuan-tuan? Boleh cuba type dekat ruangan komen tu, kan, kalau malu nak sebut. Apple apa apa yang berkaitan dengan Apple ni? Ada tak tuan-tuan? Tak ada tak ada yang nulis ke tak tahu apa yang bagus sangat Apple ni kan? Sebab saya tak pakai Apple contoh kan. Okey, baik. Biasanya tuan-tuan, kalau orang yang pakai Apple ni, biasanya dia akan terkesan dengan maksudnya kalau orang yang nak beli produk Apple, dia akan terkesan dengan orang lain kata apa? Orang lain kata produk Apple ni security dia bagus, susah nak kena hack. Itu satu. Kemudian yang kedua, pakai produk Apple ni nampak macam premium gila, nampak macam bagus gila kalau pakai produk Apple ni, betul tak? Yang ketiga, kalau pakai produk Apple ni dia nampak macam kita panggil apa? Mudah nak digunakan. Sebab apa? Sebab tak ada macam Android, ada menu macam tu, nak kena tekan lagi menu, nak kena cari-cari lagi apps kita. Tapi kalau pakai Apple ni, dekat home screen dia pun dah menu dah. Macam tu. Okay? So nampak tak bagaimana Apple dia menggunakan betul-betul evaluation daripada produk dia. Dia ada satu spek, dia ada beberapa nilai ataupun beberapa perkara yang bagus dekat Apple tersebut, dan dia menjadikan orang berkata-kata tentang produk dia. Macam tu. Okey. Kemudian masuklah kepada fasa purchase. Okey. Sell transaction is completed. Okey. So ini adalah marketing funnel tuan-puan. Okey. Saya minta maaf lah kalau saya tak berapa jelas sangat kepada tuan-puan tentang apa yang berlaku pada hari ini, apa yang saya tunjuk kepada tuan-puan pada hari ini. Tetapi kita akan gunakan blueprint ini untuk kita membina chatbot kita. Okey, mungkin itu akan lebih jelas insya-Allah. Okey. Dan tuan-tuan suka saya untuk tunjuk satu perkara. Okey. Ini yang saya dapat daripada buku. Tuan-tuan kalau berminat boleh beli e-book dia. Okey. Kalau dekat Shopee tu berapa ringgit je kan e-book dia. Nama dia ialah Sell Like Crazy. Daripada Sabri Subi. Saya sangat recommend tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bisnes, tuan-tuan kena baca buku ni. Tuan-tuan kena baca buku ni, belilah kalau nak beli fizikal pun tak masalah, tapi yang pentingnya baca. Nak beli fizikal ke, nak beli e-book ke, tak masalah, yang pentingnya baca. Baca buku ni. Sebab apa? Sebab dekat dalam buku ni saya rasa macam dia punya information dia sangat-sangat bagus dan juga sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Okay? Dan salah satu daripada diagram yang ada dekat dalam buku ini saya extract, iaitulah ini. Dia panggil apa tah nama dia ni?
yang tiga segi ni lah, tiga segi ni. Ini adalah diagram yang ada dekat dalam buku tersebut. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diceritakan dekat dalam Sell Like Crazy daripada Sabri Subi ini, bila mana kita nak buat bisnes dan bila mana kita melaksanakan marketing, tuan-tuan percaya tak, bila kita run marketing kita, run ads kita sebagai contoh, kita run, kebiasaannya hanya 3% sahaja daripada mereka yang sudi dan juga sanggup dan juga bersedia untuk membayar. Yang sudi, sanggup dan juga bersedia untuk membayar pada waktu itu juga. Contoh kalau macam saya, Sekolah Bina Apps, saya ada produk digital. Bila saya run FB Ads, biasanya 3% sahaja yang akan cakap nak beli. Ia akan ready dan memang nak belilah. Maksudnya memang belilah. Bukan cakap nak beli, tapi memang dia belilah. Hanya 3% sahaja. Kalau saya run ads sebagai contoh dan saya dapat, katakanlah saya dapat 100 lead, biasanya 3 orang sahaja yang akan beli. Kalau produk tu bagus, kalau produk tu kita cantik, kalau produk tu memang betul-betul meet their need. Maksudnya memang betul-betul dia orang berminat dengan produk tersebut. Hanya akan ada 3% sahaja yang akan bersedia dan juga yang akan yang akan membelilah. Okey. Yang selebihnya apa tuan-tuan? Yang selebihnya 70% dia akan information gathering mode. Maksudnya dia hanya akan nak tanya, nak PM tepi, nak tahu apa benda ni. Kan macam tu. Itu lagi 17%. Itu lagi 17%. Dan lagi 20% mereka adalah orang yang problem aware dengan produk kita. Maksudnya dia orang ada masalah, kalau contoh macam baju Sabela tadi tu, dia orang memang betul-betul tahu yang dia orang ni ada masalah malas nak gosok baju. Kan? Tapi mereka masih lagi belum bersedia untuk membeli. Tapi dia orang tahu, aku ni kalau ada baju Sabela ni bagus juga macam tu. Okay? Hanya 20% sahaja. Lagi 60% tuan-puan, lagi 60% mereka ni bukan setakat tak tahu produk kita. Mereka ni bukan setakat tak berminat dengan produk kita. Tetapi mereka ni tak tahu pun yang mereka itu ada masalah itu. Faham tak? Mereka tak sedar pun yang mereka ada masalah itu. Jadi, bila mana kita nak penetrate market, bila mana kita nak berjumpa dengan customer kita, jangan target pada 3% sahaja. Itu adalah kesalahan orang yang buat marketing. Bila mana dia buat marketing, dia terus nakkan orang membeli pada waktu tu. Salah. Bila kita buat marketing, jangan sekali-kali target untuk kita dapat duit orang itu pada waktu tu juga. Jangan. Sebab apa? Sebab bila mana kita target macam tu, seolah-olahnya kita target 60 orang ini. Sedangkan cara kita marketing bukan macam tu. Faham ke tak faham ni? Tak faham kan? Okay, saya bagi contoh. Ada kawan saya, bukan kawan lah, kenalan macam Biras kan? Biras, okey, ada 10 minit lagi saya akan hentikan dengan cerita ni. Okey. Ada biras saya, okey, dia berniaga takaful. Pada waktu tu saya masih lagi bekerja, okey. Waktu tu saya masih lagi bekerja dan dia approach saya untuk beli takaful. Tuan-tuan dan puan, bila waktu kita tengah bekerja, kita banyak komitmen, betul? Kita ada banyak benda nak bayar rumah lagi, nak bayar kereta, nak bayar ini, nak makan lagi apa semua. Waktu dia approach saya tu ialah waktu yang sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai. Sebab apa? Sebab saya memang tak ada minat untuk membeli dan kalau nak beli pun memang tak mampu waktu tu. Memang tak mampu nak beli takaful. Jadi, apa yang dia buat ialah dia akan seed, nama dia ialah seed. Dia akan seed saya mungkin setiap minggu ataupun setiap bulan. Dia akan beritahu tentang kepentingan takaful, dia akan cerita tentang testimoni, dia akan cerita tentang apakah itu hibah dan sebagainya. Dia akan seed kepada customer weekly ataupun monthly. Dia tak close sale saya waktu dia approach saya tu, dia tak close sale. Tapi dia ambil nombor telefon saya, kemudian saya pun save nombor dia, kemudian saya tengok WhatsApp story dia tiap-tiap hari, WhatsApp status kan, IG story tiap-tiap hari, saya nampak apa yang dia buat, tiap-tiap hari dia share tentang kepentingan takaful dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, bila sampai kepada hari ini, saya rasa saya dah ada mungkin dah boleh bina jana pendapatan dan sebagainya. Rasa-rasa kalau saya nak takaful, saya nak cari orang yang saya tak kenal ke ataupun saya nak cari kawan saya ni tadi? Cuba jawab. Sekarang ini bila orang yang kenal. Kawan tadi. Okay. Bila kita dah bersedia untuk membeli, tuan-tuan puan, mesti saya akan cari kawan tersebut. Sebab apa? Sebab dia dah seed saya daripada awal. Walaupun waktu mula-mula dulu, dia masih lagi
saya tak bersedia untuk membeli. Tapi bila dah seed, istilah dia ialah seed dalam marketing. Seed tu maksudnya kita tunjuk slow-slow kan. Kita tunjuk hari ni, kita tak paksa dia membeli, itu namakan sebagai seed. Okay? Bila saya dah bersedia untuk membeli hari ini, saya akan cari dia. Saya tak akan cari orang lain. Macam tu. Okay? So ini apa yang kita akan ajarkan kepada tuan-puan pada hari ini. Kita kena letak apa? Kita kena letak bukan kita nak target orang tu untuk membeli pada waktu itu juga. Tapi kita kena letak untuk target lead. Kita kena target untuk letak lead pada mula-mula. Okay? Pada mula-mula sekali. Okay? So setakat tu boleh faham tak tuan-puan? Saya rasa macam tak berapa sampai lah hari ni. Okay? Faham. Faham Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa yang cakap tadi tu? Tuan Izzah ke siapa tu? Okay, baik. Alright. Bukan saya. Okay, Masya Allah. Okay. Alright. Okay, sekarang ni ada orang yang nak masuk tapi tak ada password. Tak ada password. Saya tengok je dekat sini. Dekat tanda seru tu. Dekat tanda seru tu Okey, 165561. 165561. 165561. Okey, baik tuan-tuan. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Okey, so ini adalah apa yang kita akan buat hari ini. Iaitulah kita lepas ini kita akan jadi marketeer yang bijak. Bukan lagi marketeer yang spam orang. Macam mana marketeer yang spam orang? Tiap-tiap hari dia suruh orang beli. Belilah macam tu kan. Tapi kali ini kita nak jadi marketeer yang bijak. Bila mana kita dah ada leads dia, kita tak spam account dia. Kita tak spam WhatsApp dia, kita tak spam messenger dia. Tetapi kita ada cara yang bijak untuk kita menguruskan customer kita menggunakan chatbot, insya-Allah. Okey, baik. So tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita buka laptop tuan-puan. Nanti kita nak pergi kepada sesi praktikal. So ada 5 minit lagi tuan-puan. InsyaAllah saya akan tunjukkan dahulu cara untuk kita mendaftar di ManyChat.com. Okay. So setakat ini tuan-puan masih lagi bersama dengan saya? Masih. InsyaAllah. Okay. Masih. Mak Khair masih lagi. Mak Khair dah masuk dah. Okay. Baik, selamat datang kepada Mak Khair. Okey. Saya share screen sekejap tuan-puan. Kat sini. Okey. Okey, boleh nampak tak apa yang ada dekat dalam browser saya ni? Boleh nampak ke kat sini? Boleh. Boleh Baik, masya-Allah. Terima kasih Mak Khair. Okey. Okey, baik, mustaqim boleh nampak, alhamdulillah. Okey. So, tuan-tuan jom kita pergi dekat website ManyChat.com. Okey. So, untuk yang pertama kali yang masih lagi belum mendaftar, tekan pada Get Started Free. Get Started Free ni. Okey. Bila masuk kepada Get Started Free ini, tuan-tuan dan puan akan ada sign in with Facebook dekat sini. So just tekan sahaja dekat I agree to ManyChat dulu. Kemudian klik dekat sign in with Facebook. Saya nak semua orang buat dulu, boleh tak? Kalau boleh saya nak semua orang buat dahulu. Sebab apa? Sebab kita akan buat sesi praktikal hari ini. Saya akan check Dah buat dah. Okey, baik. So yang masih lagi belum daftar, sila daftar dahulu. Kemudian tekan sign in dekat sini. Okay, so set up je lah Lepas tu kita akan describe company, set up account semua tu. Okay. Sila set up dulu. Saya akan biarkan dahulu kepada tuan-tuan untuk set up dulu. Ada masa lebih kurang lagi 4 minit lagi, insya-Allah. Lepas tuan-tuan siap register, baru kita akan move kepada apakah step pertama yang kita nak buat tuan-tuan. Okay. Suka saya ingatkan kepada tuan-tuan, apa yang saya ajarkan dekat dalam kelas ini tak ada dekat dalam e-book, tak ada dekat dalam nota tuan-puan. Okay. So amat rugi bagi orang yang ambil nota sahaja tapi tak datang kelas, tapi tak tengok video. Okay. Sebab dekat dalam nota tu sebenarnya saya letakkan template ataupun overview tentang macam mana nak gunakan chatbot marketing ini. Tetapi dekat dalam kelas ini insya-Allah kita akan kongsikan bagaimana cara satu persatu untuk kita bina robot kita, insya-Allah. Okay. Okey, tuan-puan, saya minta siapa yang dah siap register, sila tulis siap.
Siapa yang dah siap register, tolong tulis siap. Saya nak pastikan semua orang dah siap register, baru kita akan move kepada step yang seterusnya. Okey, baik, Mustaqim, terima kasih dah siap. Yang lain dah siap ke belum? Okey, baik Tuan Izzah, alhamdulillah dah siap. Dan pastikan dah buka dah buka browser kita ini. Okey. Okey, Tuan Izzah dah siap, alhamdulillah. Lain yang lain? 1, 0, tengah. Siapa yang dekat hospital tu? Okey, Kak Fareha jap. Okey. Kalau siapa-siapa yang siapa-siapa yang macam seolah-olahnya macam busy ke, tengah dekat luar ke, tak apa, tak masalah. Saya dah siap dah. Okey, baik Cik Azam, terima kasih dah siap dah. Kita dekat sini, Encik Azam dah siap. Okey. Baru 3 orang yang siap, Kak Fareha belum lagi. Okey. 3 orang yang siap. Yang lain macam mana? Izzat macam mana dah siap Izzat? Mak Akhir, macam mana dah siap ke belum Mak Akhir? Ahmad Syauqi, sila siapkan dahulu Okey, tak apa, saya tinggalkan tuan-puan dulu untuk siapkan register dan kemudian sampai masuk kepada dashboard ini sampai kepada masuk dashboard ini, dan insyaAllah kita akan masuk balik sebab sekarang ni tinggal lagi 1.5 minit je. Saya akan tutup dahulu dan kita akan masuk balik insyaAllah. Okey, so berjumpa selepas ini. Macam mana nak tutup ni? And